Sammo Hung, Jackie Chan ada yang kadang 20 second dia hold shot tu, kamera tu tak bergerak, fight tapi mantap lah kan. Tapi itu berbulan-bulan lah diorang shoot. Diorang pun memang fighter, memang masyarakat punya orang. Macam Jackie Chan dulu ada, dia buat Kung Fu Snake tu kan. Ada filem tu, ending fight dia tak silap 3 minit. Dia shoot scene tu 3 minit, 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Saya tengok, 3 bulan patutlah perfect kan fighting ni. Kita kat sini kita tak adalah masa sebanyak tu. Macam saya shoot selalu satu fight scene 2 hari, maksimum 3 hari je lah. Tapi boleh lah, maksudnya kalau ada semangat. Kita bersembang-sembang. Kita shoot tak silap 45 hari ke 46 hari saja kan. Dia singkat jadi dia singkat. Tapi dia kalau nak, yang saya nampak bila nak shooting yang smooth macam tu, cepat macam tu, dia memerlukan masa pre-production yang lama. 5-6 bulan. Macam Syafiq nak finalize yang tadi tu berapa lama daripada yang list sebab tu? Yang dalam pada masa sama saya buat list, saya confirmkan location, saya pergi Ricky location. Dalam pada masa yang sama juga saya confirmkan busana, baju, and lepas tu special effects. So a lot of preparation. Dalam pada masa yang sama, macam production manager pun check location tu kat mana nak letak lori, kat mana nak letak genset, apa semua, supaya kita tahu masalah-masalah ni akan timbul tapi kita pergi lebih awal. Sebab saya ingat setiap set Polisi 3 tu saya rasa paling kurang pergi 2 kali, tapi usually 3 kali. 3 kali? Sebelum shoot memang 3 kali pergi. Yang first time untuk check okey ke tak, second time untuk check logistik. A lot of work lah. Tapi bila benda tu buat 6 bulan before kan, dia smooth production tu lah. 46 hari, 45 ke 46 hari tu jadi smooth, tak ada masalah. Saya ingat memang ini yang itu paling first time. Selalu shooting memang ada masalah kan. Cuma Polisi 3 memang ada sikit masalah hujan. Masa kita shoot kat Bukit Bintang tu, hujan tak stop. Last tu ending tu tak stop, hujan 5-6 hari tak stop. Jadi hari. Dia break sekejap. So itulah kadang-kadang kita merancang tapi Allah sebaik-baik merancang. Betul. Kadang-kadang manusia kayak gitu. Tapi macam scene mana yang Syafiq paling suka personally lah dalam Polisi 3? Polisi 3 scene yang paling saya suka, saya rasa scene waktu dia nak beli cincin. Sebab asalnya lawak tu macam tak ada kat skrip. Tapi Zizan ni kadang-kadang dia ada magic dia. Kadang-kadang dia buat hitam kaset macam tu pecah. Oh my god. Itu kat set pun saya gelak, saya tengok editing pun saya gelak, time premiere pun saya gelak. Saya rasa ni Zizan Razak punya magic. Dia keluarkan, dia beritahu tak sebelum dia keluarkan? Tak beritahu, dia spontan. Dia tak beritahu. Habis kru semua batal gelak ke macam mana? Memang memang gelak lah. Lepas tu bila dah shoot okey kita close up pula. Close up dia bagi lagi lawak lain lagi kan. Dia edit banyak lah. Saya nampak Polis Evo 3, Sezi Sam acting dia very good, but Zizan dia perform on dia punya comedic situation tu subtle je. Tapi a lot of comedic situation tu kalau bukan dia tak jadi. Tak jadi. Dari situ tu dia tengok Zizan dia make sure lah kan, every scene yang ada comedic scene mesti jadi, mesti perfect gelak. Ya kan Syafiq nak pilih scene action tadi. Scene action saya dah buat banyak lah. Sebab kalau sebenarnya scene action saya nak buat macam
ada cara-cara lain lah. Tapi kadang-kadang equipment tu dia daripada Hong Kong jadi bukan mudah nak dapat lesen benda tu nak masuk kat Malaysia. Contoh kalau kita buat kereta terbalik, selalu kita kat Malaysia guna rem. Rem. Yang saya dah buat banyak kali. Jadi ada satu cara adalah macam guna piston. Piston ni tak perlu naik rem. Tengah on highway tu dia boleh pum. Dia boleh lipat ke belakang. Boleh suka ke? So lipat ke belakang dia belakang yang naik. Belakang yang naik okay. on air. So benda tu susah sikit lah. Kat Malaysia ada tapi dia tak boleh macam tinggi sangat yang macam saya nak. Yang mahal tu apa? Yang mahal ni pasal equipment ni ada. Tak, yang Syafiq nak buat tu yang macam mana? Yang tak dapat nak buat tu. Saya nak buat kat highway. Kereta tu jalan, lepas tu piston piston macam ada letupan, puff. On air berpusing. Okey. Flip tapi kat on air. Faham. So ada lagi tu film Malaysia. Tak ada dia. Lepas tu macam scene crashing ke kan, yang saya nak try buat yang lain juga, tapi kadang-kadang sebab itu melibatkan nyawa kan. So kadang-kadang bayu juga. Sebab alhamdulillah saya dah banyak kali buat stunt punya scene. Alhamdulillah okey lah, tak ada kecederaan yang teruk lah kan. Tapi cedera mesti ada Mesti ada kan. Macam baru-baru ni filem saya Sherif, stuntman tu dia, maksudnya scene dia kena tembak. Dia langgar, ada besi jatuh dekat macam satu periuk lah. Lepas tu sudah darah. Besi tu sudah tercucuk dia punya kepala. Seriau Kan? Bocor lah. Bocor lah. Lepas tu pergi jahit lah. tak dalam lah. Lepas tu besok tu macam ada scene stunt. Patutnya orang yang sama buat. Saya macam macam mana ni kan. Lepas tu dia macam tak apa, boleh. Dia sanggup buat. Buat lah. Tu Hafiz. Abang Hafiz. Habis dia buat stunt. Dia memang, dia dengan ayah dia, Abang Razif, dia orang memang committed, berani. Yang memang tu lah, cinta terhadap seni stunt. Faham. Yang saya nampak, maksudnya tu lah, orang-orang banyak kita tak nampak kan. Maksudnya certain people kadang-kadang dia risk dia punya nyawa untuk filem kan. Tapi tu lah, orang tak tahu. Kira unsung hero lah. Unsung hero lah kan. Sebab banyak film aksi saya selalu saya shoot, setiap kali nak buat, walaupun dah banyak kali, saya masih rasa macam seram. Seram. Ada nyawa orang. Ada nyawa orang kat sini kan. So Polis Evo 3 tu cabaran paling tercabar sekali apa dia? Cabaran paling cabar shooting smooth. Tapi cabaran dia sebenarnya bagi saya waktu pre-production. Masa pre-production Pre-production tu. Sebab saya selalu pre-production selalu 2 bulan kan. Even tak sampai 2 bulan lah, sebulan setengah kan. 6 bulan kan. Jadi 6 bulan ke 4 bulan ke. Tapi saya ingat lama. Okey, lama buat memang betul cicak pun kata dia. memang yang roommate yang saya macam macam saya tak pernah lalui lah kan. Benda tak pernah buat. Benda tak pernah buat. Sebab yang memang tapi saya belajar banyak lah. Saya rasa untuk next film kita boleh apply benda ni kan, untuk kita dapat shooting yang smooth lah. Kecuali sebenarnya yang saya nampak, bila shooting smooth kita perlukan pre-production yang sangat lama. Dan saya harap maksudnya producer semua producer filem dia titik beratkan perkara ni lah. Sebab selalu kadang-kadang macam lepas dapat skrip terus nak shoot kan. Sebenarnya sebaiknya pre-pro yang lama tu akan melancarkan segala-galanya. Jadi sebenarnya jangka masa dia tak jauh beza pun lah. Sebab kita dah cut save dia masa syuting kan. Kita tapi spend dekat sini. Tapi bila pre-production kita tak keluar duit banyak sangat. Dia jimat dah. So kita dah selesaikan masalah tu dekat pre-production. Okey. Kalau time shooting ada masalah selesaikan,
duit berjalan. Kan? Besok tambah hari duit lagi. Okay. Iyalah. Jimat banyak ke sikit? Jimat Asal jimat tu okey lah. jimat lah. Tapi yang penting lancar. Betul. Sebab betul. banyak sebenarnya filem yang ada masalah kan, yang tersangkut syuting apa semua banyak. So itulah saya belajar pre-pro is very important. Okay, macam Syafiq kata tadi yang masa action untuk Abang Long pada 3, Syafiq dah buat satu treatment macam tu kan, kamera tak gerak kan. Sheriff guna tak? Apply tak benda tu untuk action? Sheriff saya guna teknik lain. Saya more to bukan kungfu, more to WWE punya fighting. WWE. Pasal WWE. Wrestling? macam wrestling, Okay, macam wrestling lah. Dia macam boxing sikit. Kita akan tengok Zul Arifin lawan dengan Aaron Aziz. Maksudnya camera work tu? Camera work Guna estetik ke atau berbeza dengan Abang Freddy 3. Tapi macam kalau kita tengok WWE lah. Macam tu? Okay. Tapi tak adalah macam zoom in, zoom out tak adalah. Tapi dia ada more to reaction. Pasal macam WWE is not just about the fight, it's about the star. Betul. About the reaction of the star. betul. So saya tak buat macam fight, saya buat fight sikit, reaction. Okay. Reaction. Ni ada ego dia, tu ada ego dia, siapa yang akan menang. Okay. Lepas tu kita main yang tu lah. Lain ni. So Zul Arifin dengan Aaron Aziz. Nanti tengok Nampak tadi tak nak cerita kan? Keluar juga kan. Risau ni. Makin lama makin keluar banyak. Tapi tu nanti akan keluar trailer punya kan. Pasal masa dia orang shooting tu pun Aaron Aziz dengan Zul Arifin dah ambil posting sikit lah kan. Pasal training. Supaya nak bagi orang tahu yang macam dalam filem Sharif ni memang Zul Arifin dengan Aaron Aziz akan fight. Dulu badan sama saiz kan? Dulu badan saiz wrestler. Mana dapat idea wrestling tu? Nak buat treatment? Sebab macam saya cakap kan, saya dah buat kungfu. Takkan ni tiba-tiba polis nak berkungfu macam kan, macam kena buat lain ni kan. Apa yang ternampak wrestling ni? Aku tu tengah cari idea tengok wrestling. Tengok Scott Adkins lah. Scott Adkins dia ada badan besar-besar. Dia bukan badan yang kurus, dia badan yang besar, tapi dia boleh fight. Fight dia mau tu macam wrestling, macam in the ring punya fight. Ya. So that's really inspired by Scott Adkins lah. Menarik ni. So ada lagi nak keluarkan lagi ya? So apa lah, saya harap tu lah nanti akan keluar super telemovie Astro First, Telekinesis. Akan keluar awal tahun 2024. Lepas tu selepas raya, InsyaAllah date belum tahu, tapi InsyaAllah selepas raya filem Sharif lah. Itu filem besar. Filem paling besar. Filem yang besar. Dan ramai pelakon-pelakon yang saya ambil masa lama untuk syuting. Saya bereksperimen dalam pada masa yang sama, bersungguh-sungguh penuh jiwa raga lah buat filem tu kan. Dan dengan tim yang solid, saya tak sabar nak tunjuk dekat penonton. Harap penonton suka lah. Dia sini tak sabar, yang penonton lagi tak sabar ni. Sedikit sinopsis lah Telekinesis tu, what it's all about. Okay, Telekinesis ni dia about dunia sekarang, tapi ada satu kelompok manusia yang mempunyai kuasa. Kuasa telekinesis. Dan ada satu badan yang dipanggil NTSF, macam agensi, dia macam polis tapi bukan polis. Satu badan yang kerja diorang tangkap orang yang salah guna kuasa telekinesis ni. Macam X-Men. Dia lebih kurang X-Men. So dia bermain banyak dengan konsep salah guna kuasa, konsep gila kuasa. Tentang kuasa. Kas Yusof Bahrain dan Beto Hushairi. Beto Hushairi. Ada lain-lain lah, tapi that's two main cast lah.
So dia apa, dia salah guna kuasa kan. Dia sebenarnya pasal cerita dia pasal orang yang ada kuasa kan. Tapi itu cuma macam subplot lah. Main plot dia adalah pasal salah guna kuasa dan kegilaan kuasa. Dia macam mana lah kalau in real life manusia dapat kuasa. Macam mana dia react kan. Adakah itu memang kritikan halus sebenarnya? Dia sebenarnya lebih kurang macam metafora apa yang sedang berlaku sekarang. Kuasa. Okey. Kena tengok kena tengok. Ada Bob? Kena ni dulu. Kenapa? Ni Astro. Itulah masalahnya kan. Astrogo dia, Astrogo. Ada ke? Macam mana? Macam mana? Ataupun suka ke? Suka. Ada. Sama dia akan sama keluar situ juga? Dia akan keluar situ juga kalau tak ada. Kita tak cerita KL Special Force lah. Kan antara cerita yang cerita Syafiq yang dapat perhatian kan. Paling antara yang best tau. Antara yang best tapi dia bermula saya tengok cerita tu polis yang rebel kan. Saya terkejut lah Malaysia buat. Tapi dia tak berlatar belakangkan Malaysia. Betul tak? KL Special Force Malaysia? Malaysia itu yang saya buat series Special Force Anarchy. Itu yang bukan Malaysia? Itu bukan Malaysia. Itu yang Roshamno tu kan? Yang Roshamno tu masih berlatar belakangkan Malaysia kan? Saya tengok Malaysia ada satu watak polis yang macam tu, yang rebel. Tak ada apa-apa tentangan daripada polis sebenar apa menunjukkan sisi polis yang macam tu kan? Kita lalu PRO, maksudnya polis punya media, kelulusan polis lah. Tapi pasal skop dah banyak, maksudnya buat cerita kepolisan, jadi kita dah tahu batas, limit semua. Tapi memang KL Special Force tu memang saya push to the limit. Saya push to the limit. Tapi maksudnya apa-apa pun kita, maksudnya kita tak boleh tunjuk, maksudnya terlalu negatif sangat. Maksudnya kita tunjuk ada baik, ada jahat. Tapi dalam filem sebagai pengarah kita mesti ada tanggungjawab untuk berikan harapan untuk penonton. Kalau kita bagi negatif dekat penonton, nanti negatif lah dia. Kalau kita beri harapan, kita tunjukkan kebaikan. Kalau kita berusaha bersungguh, kebaikan akan tetap menang. Then manusia, harapan tu pun dah cukup untuk manusia untuk teruskan hidup. Macam kalau kita bagi negatif je. Tapi negatif tu dia interesting. Dia interesting. Tapi macam KL Special Force, ending dia apa pun, maksudnya apa yang watak jahat tu buat tetap salah. Apa yang perjuangan clear kan? Perjuangan polis ni tetap betul dan memang susah. Memang susah nak jadi polis. Yang itu yang saya nampak KL Special Force ending tu, sebab saya nak buat cerita action, banyak plot twist. Tapi saya perasan lepas edit saya tengok, sebenarnya saya tunjukkan kesusahan untuk jadi polis. So macam dalam cerita Sheriff ni, saya lagi kupas lagi banyak lagi. Lagi detail lagi macam betapa susahnya jadi polis. Bukan mudah kan. Bukan, sebab dia orang juga manusia. Tapi KL Special Force tu antara yang setakat ni paling banyak plot twist lah. Betul tak? Kan ada lain? Banyak. Kejap ni. Orang jangka Fatamin tau. Ramai. Saya lah. Banyak kot. Lepas tu dia macam tengok pada saya lah, macam tengok watak Roshamno tu macam Die Hard, Bruce Willis. Rebel kan, boleh suka hati aku lah nak buat apa. Tapi saya ada terima kritikan juga, macam KL Special Force, ramai orang cakap macam cerita ni banyak sangat menjerit. Dia loud banyak sangat. So cerita Sheriff ni saya buat lain sikit. Tak ada orang menjerit. Tak ada orang menjerit. Tak sikit pun tak boleh, slow. So itu yang saya cakap, maksudnya setiap filem saya try buat benda lain kan. Dan kadang-kadang bukan benda lain semata-mata untuk buat benda lain, benda lain untuk menambah baik kesilapan kita yang sebelum ni. Tapi kalau cakap pasal menjerit tu, nak kata tak best tau. Sebab bagi aku lah, aku suka tengok Samsul berlakon dalam tu. Betul, dia macam lain macam dia punya impact tu pergi dia lain macam. Sebab dia orang jahat yang ada ideologi. Ada ideologi, ada sebab yang kuat kenapa dia jadi jahat lah. Sebab dia pun baik kan.
Tak ingat dah. Dia ada purpose yang purpose dia baik tapi cara dia salah. Niat tak ni apa niat Dia, tak menghalalkan cara lah. Saya inspired basically macam V. Joker lah, Joker. Macam Joker Dark Knight tu sebenarnya saya rasa cerita tu sangat best pasal Joker ni dia bukan buat jahat semata-mata buat jahat. Dia ada sebab. Ada sebab. Dan dia nak question kan apa yang Batman buat. Kan? Betul ke kau buat ni? Kau perjuangkan pada manusia, manusia ni berbaloi ke untuk diperjuangkan? So dia punya persoalan-persoalan tu saya cakap dia membawa minda kita ke satu tempat yang lain. Betul. Kita persoalkan. So itu yang saya try buat kat Galaxy Force. Sheriff lagi dalam saya pergi. So saya harap dia punya tone sama tak? Maksudnya visual dia ke dia lebih serious, dark sikit. Dia dark sikit. Tajuk dia mula saya ingat cerita komedi tau. Sheriff kan? Okay, dia dark tapi dia ada komedi. Ada. Tak komedi lah. Tapi dia bukan dark komedi. Tapi nanti tengok Okay, kan tengok cerita Parasite kan. Parasite kan dia macam thriller, dark. Tapi banyak tau scene orang gelak. So itu yang saya cuba terapkan. Buat yang macam kadang-kadang bukan lawak pasal orang tu buat lawak, because situation tu betul macam irony ataupun macam kita tak pernah terfikir. Okay. Boleh ke rasa manja tengok awal? Nanti premier nanti saya mesti ajak premier. Tengok awal yang belum siap tadi. Okay, susah nak pakai teropong ni. Pakai je lah terus. Okay, filem. Antara filem yang Syafiq rasa paling susah kan, yang rasa macam nak give up lah buat, ada tak? Isolasi sampai sekarang masih filem saya paling susah buat. Masih rasa penat dia lagi. Masih rasa penat, masih lagi sakit tu ada lagi. Rasa macam saya sudah habis buat bersungguh-sungguh sangat-sangat kan. Tapi tak jalan. So tak tahu kenapa, tapi it's a thing of a past kan. What is past is past. Saya move on lah. Dahsyat dia masih macam meninggalkan parut Yalah. Kesan tu luka boleh sembuh, parut tu tak ada. Kan. Sebab macam filmmaker mesti kita nak buat cerita yang kita nak tengok. Tapi sebenarnya kita takkan tahu apa yang penonton betul-betul nak tengok. Ada certain orang macam bapak saya dengan abang saya lazy. Dia tahu. Dia memang selalu laku. Filem dia memang macam even abang saya memang laku. Macam ayah saya daripada first filem dia laku. So ada certain people yang tu, ada certain macam saya tak tahu. Sebenarnya saya masih lagi tak tahu apa yang orang betul-betul nak. Cuma kita boleh ada guts je lah. Saya rasa orang akan suka. Tapi macam saya cakap tadi, bila bapak saya cakap jangan putus asa kan, walaupun filem kita okey tak okey sebelum ni, tapi akan ada following. Akan ada following. Yang dia grow bersama-sama kita. Yang dia sedar mistake kita, tapi dia nak tengok kita grow. Dia nak tengok kita tu. Selagi kita tak putus asa kan, dia akan tengok filem kita. Betul. Saya takkan give up lah. Tapi lately ni nampak filem Syafiq semua dah dapat sambutan lah kan. Itu alhamdulillah. Saya rasa tu effect not giving up lah. Tak silap ada komen daripada penonton Rasa Manja sendiri cakap, ada juga kalau filem daripada Samsul Yusof, Syafiq Yusof, memang orang tahu dah macam mana. Orang cakap apa, jenis tak apa, rasa berbaloi lah. Beli tiket tu berbaloi lah. Dah mula ada perspektif macam tu daripada penonton tau. Dan alhamdulillah. Tapi memang goal saya nak, maksudnya orang masuk panggung dah bayar berbelas ringgit tu kan, at least tak rugi lah tengok kan. Sebab kalau tidak macam masih cakap tadi lah, tiket wayang dah mahal sekarang kan. Nak nak beli popcorn apa lagi, nak parking lagi. Lepas tu yang paling susah sebenarnya masa 2 jam tu kan. Sebenarnya boleh duduk atas katil kat rumah tengok YouTube je kan. Tapi nak spend masa tu. Lepas tu kalau cerita tu tak best, macam nak bawa orang keluar, nak tengok filem kita kan. Keluar rumah kena buat
Betul-betul lah. So Syafiq kira rasa macam benda tu amanah lah. Tapi yelah, still mistakes akan tetap ada. Saya pun manusia juga kan. Mistakes akan tak ada, tapi saya harap maksudnya penonton filem saya tahu lah, saya akan buat sebaik mungkin punya. Kalau ada mistakes tu, okay, kali ni mesti next time saya perbaiki lagi. Tapi Syafiq ni susah lah, pasal dia nak kena keluar dari shadow dua orang, Itu lah. Samsul dengan Datuk. Tapi alhamdulillah saya rasa Syafiq manage lah untuk buat benda tu dan stand out sendiri Betul. kan. Hopefully sustainable lah. InsyaAllah. Sebab lepas satu filem, lepas tu next year kena buat filem baru kan. Sebab filem ni hype dia sekejap lah sebenarnya. Sekejap, lepas tu after 3-4 months, lepas tu orang dah lupa lah. Kena make another movie. Tak ada kena buat satu filem yang scope cinematic universe, gabungkan filem-filem yang ada dalam Dulu ni lah Abang Long Fadil tu lah. Abang Fadil, but I mean scope punya cinematic universe sebenarnya dia tak adalah macam segah Marvel. Marvel tu dunia dia besar. Dia berapa tahun pula dia punya ni. Tapi buat masa sekarang tak ada lagi. Lah, kan? Tapi macam genre kepolisan kan, itu memang ayah saya punya favourite genre kan. Kepolisan. Pasal dia dulu pun lepas habis sekolah dia memang nak jadi polis sebenarnya kan. Tak macam mana boleh buat filem kan. Tapi sebenarnya dia suka genre kepolisan. Lepas tu dengan filem-filem kepolisan je yang kita boleh bermacam-macam cerita. So banyak kes lepas tu yang ada risiko, yang ada action, ada drama, ada macam-macam. Yelah. Betul. Dengan kepolisan. Tapi saya selalu berfikir kalau dapat lah buat ni mesti best lah. Macam gerak khas KL Gangster. Kan? Universe. Betul. Bertempur lah gerak khas dengan tapi itulah. Kalau tak KL Gangster pun Abang Long Fadil lah. Abang Long Fadil tak serius. Dia tak serius. Dia kena yang serius. Susah nak blend. Okay, top 3. Boleh? Top 3 Syafiq punya kita pergi director dulu lah. International. Syafiq Inspired. First yang paling top number 1 Bong Joon-ho. Okay. The Parasite. Kedua Darren Aronofsky. Dia buat apa? Black Swan. Okay. Ketiga Steven Spielberg ataupun James Cameron lah. Tak apalah, boleh lah kita bagi 4. Dua lah. Sebab Lucas saya minat tapi dia jarang sebenarnya buat filem. Macam Steven Spielberg dengan James Cameron, dia orang pakar ekonomi filem. Betul. Ada businessman juga kan. Pakar ekonomi filem tu dia orang sangat pakar. Spielberg pun range dia besar, dia boleh pergi banyak genre. Macam Bong Joon-ho pula saya nampak dia bukan pasal collection ke kutipan, dia nak tunjukkan yang bangsa Korea boleh dipentas dunia. Dan dia berjaya. Itu yang sangat respect lah. Kalau local directors? Kalau local director kecuali dari skop maksudnya Samsul tak boleh. Samsul tak boleh. First kali sebenarnya Yusri Abdul Halim. Sebab special effect? Bukan? Sebab dia saya suka CGI. Sebab dia filem Cicak Man. First time saya tengok, saya minat VFX dan saya nampak sekali lagi orang Malaysia bersungguh-sungguh. Pasti ada jalan. Betul. Pasti ada jalan. Walaupun boleh buat. Walaupun kekurangan modal lah. Walaupun modal kecil je Cicak Man tu, tapi saya tengok tu saya 100 kali saya tengok. Itu kat panggung kat 10 kali saya beli DVD dia tengok. Masa tu umur apa? Masa tu apa tingkatan 1 2 lah. Tapi itu macam anjakan paradigma. Cicak Man tu anjakan paradigma. Saya nampak filem Malaysia sebenarnya boleh buat kan. Kalau ada daya, ada usaha, boleh kan. Kedua Aziz M. Osman. Okay. Filem favourite saya daripada dia Lagi-Lagi Senario.
Yang pasal roti canai tu. Kau baru buat? Aku buat tu senario lagi. Sebab roti canai tu, pasal roti canai tu bagi saya komedi dia best. Betul. Saya tengok berulang-ulang kali. Setahun mesti sekali saya tengok. Masih best. Sampai saya tengok dengan isteri saya pun gelak lagi. Saya tengok dengan anak-anak saya pun suka lagi. Apa yang best tu? Dia sebenarnya filem tu tonjolkan mini Malaysia. Itulah sebenarnya Malaysia. Ekonomi sebenarnya tak besar. Betul, lepas tu ada berbilang bangsa. Lepas tu kita berlawan-lawan ni sebenarnya untuk apa? Ya. Sebenarnya kan kita kecil kita kan. Tapi very kuat metafora. Malaysia tu sangat kuat. Yang sampai tak ketinggalan zaman lah. Lepas tu dia satu X-ray. Yang mana? Yang pertama. Yang memang pertama memang saya tengok dulu zaman tape. Groundbreaking. Saya tengok saya macam mana kenapa bapak aku tak buat cerita macam ni? Aku suka cerita macam ni Sebab bapak saya banyak buat cerita pasal itu, maksudnya adult suka. Saya kecil-kecil memang suka Steven Spielberg kan. X-ray was my thing lah. Ketiga, Afrin Shauqi. Afrin Shauqi, filem dia Bully Balik. Betul. Itu filem-filem yang nampak komedi tapi ada intelek. Betul. Komedi yang bukan sekadar komedi, tapi komedi yang ada intelek, yang ada penceritaan. Dia nak bercerita, ada sesuatu yang nak diceritakan. Afrin Shauqi macam cerita Papadom dia kan. Kelakar, at the same time sedih, you boleh nangis and laugh kan. Masa Bully first baru keluar tu, drama tu, filem apa je kan yang tak berapa dia keluar tu, saya rasa macam dahsyat gila. Dengan dia punya production value, skrip apa semua, lakonan. So kalau movie so memang susah nak cari top 3 tapi kita cuba je lah apa yang kita ingat lah. International negara tak kisah. The Great Indian Kitchen. Walaupun baru saya tengok, tapi dia dah naik level yang tinggi dalam carta saya. Great Indian Kitchen satu. Kedua Parasite. Ketiga Black Swan lah. Satu je. Tapi sebenarnya saya suka filem-filem yang macam Lord of the Ring, Harry Potter. Itu pun sekali jugalah sebenarnya dalam 4-5 kan. Harry Potter, Lord of the Ring. Saya suka filem-filem yang macam tu lah. Masih apa kalau tapi Great Indian Kitchen tu bukan dah jadi number 1 pasal dia dah satu benda yang tak pernah tengok sebelum ni. Tak pernah tengok kat mana-mana. Tak pernah tengok ada filem yang buat saya rasa macam tu. Itu dekat YouTube. Dia memang upload dekat legal channel dia. Ada sebab dia Tamil ke Malayalam tak silap lah. Ada subtitle lah. Ada subtitle. Tak ada channel. Iyalah. Tapi kena tengok ni. Banyak kali ni. Banyak kali sebut ni. The Great Indian Kitchen. Itu international. Local yang macam saya cakap tadi, Cicak Man. Accessory. Itu dah kira sekali jawapan tadi ni. Tu lah sekali. tak nak yang tu. Yang selain tu. Selain tu. Okey, kalau selain daripada tu, Spilled Gravy on Rice. Cerita dia recently tak, dia bahasa Malaysia, ada English sikit, tapi baru-baru festival filem dia menang. Rahim Razali. Rahim Razali. Ya tengok. Itu bagus. Dengan Haris kan? Haris Iskandar. Lagi satu mana boleh lupa. Of course Yasmin Ahmad punya filem lah. Tapi Yasmin Ahmad punya filem saya susah untuk bagi yang mana satu. Pasal dia macam macam dalam dunia yang sama. Ya. Tapi
SPM Mak punya filem is very good lah. Dia punya dia lain daripada yang lain. Betul. Even bentuk form dia pun lain daripada yang lain. Dulu masa dia baru keluar pun saya tak berapa hadam lah. Sekarang bila tengok balik saya boleh appreciate lah filem-filem tu. Lepas tu Puteri Gunung Ledang. PGL. Itu bagi saya, maksudnya filem tu tak tahu kenapa, mungkin dia ahead of its time. Betul. Pada waktu tu ramai yang tengok. Even saya tengok wayang itu, waktu tu rasa dah jam berapa dah? 3 jam 4 tu. Terasa slow. Betul. Sebab masa tu filem Hollywood duk babu. Masa tu penuh action popcorn punya Hollywood. So maybe it was ahead of its time. Bila saya tengok balik kat Netflix ni, sama lah rasa kat Netflix. mantap ni cerita ni. Mantap cerita ni. Sebab kita tak, masa kita tengok tu kita tak ada pemahaman macam sekarang kan. Masa kita tak appreciate kan. Sekarang kita tengok dia memang kisah cinta agung lah. Kita making dia, shot dia, pacing dia, bahasa dia. Betul. Zaman tu kita belum matang. Halus lah. Kan? Kita belum memayis lagi masa tu. Zaman dulu tengok, saya ingat nak cerita tu nak bergasak je pasal ada hantu kan. Dia ingat nak berlawan je. Dia punya trailer pun tunjuk dia berlawan ni. Scene fight dia tak banyak pun. Okay juga, tapi tak banyak lah. Dia bukan cerita action dia lah. Ada tengok dia punya deleted scene tu dengan jebat ada tu. dulu tak silap kalau beli DVD ada tau dia dengan jumpa jebat tu kan. Tapi saya tengok amat tapi tak ingat. Tapi dulu dengan dia buat lari tunteja naik sampan. Ada dulu scene. Sebab tak silap saya dulu kalau beli DVD dia ada kan, dia bagi sekali. Wayang tak ada. Wayang tak ada. Okey. Ada berapa minit? Sebelum tu kau tengok sini Bob. Kita ni interview Syafiq Yusof ke Syafiq Kyle? Saudara lebih lain. Syafiq Kyle ni lain. Tak adalah. Agaknya daripada tepi. Dia bawah sikit. Sebab dia gelap. Nampak macam Syafiq Kyle lah. Tu dulu selalu kan aku terfikir kalau filem Malaysia ni nak ada superhero, pengarah dia tak Samsul, Syafiq. Pernah fikir nak buat. Sebab saya rasa korang ni ada keupayaan tu lah untuk pergi ke arah tu. Maksudnya boleh buat benda tu jadi best. Betul. Memang macam saya memang ada minat tu, tapi saya dah buat filem-filem yang bergenre visual effects ni kan. Dia memerlukan kos besar. Costing. Dia memang lagi-lagi zaman sekarang, lagi-lagi zaman yang even filem-filem baru-baru ni yang saya tengok CGI dia sebenarnya tak adalah bad sangat. Tapi dekat internet orang attack kan, CGI tak setara Hollywood, tak setara. Sebab orang tak nak tahu budget you sama Hollywood ke tak sama ke, orang tak nak tahu. Orang nak tahu aku bayar Marvel RM18, aku tengok kau punya pun RM18, aku nak sama. Susah bila nak buat visual effect ni kan. Kita tak boleh cakap ini Malaysia punya, tak boleh. Penonton dia mungkin boleh tackle dari sudut kita buat superhero yang lebih low-fi sikit lah, grounded sikit, fight yang macam Kick-Ass kan, Kick-Ass yang contoh famous Batman lah. Tapi Batman pun dia juga besar juga. Cuma macam Kick-Ass dia tahu dia tak main VFX, so dia main gory. Tapi kat Malaysia pula gory tak boleh. So yang tu lah cabaran tu. Tapi macam saya dengar macam Astro nak buat Keluang Man. So maybe that would restart kan. Because last time was Cicak Man kan. Tapi saya still rasa kalau Yusri, kalau sekarang ni kan, bagi dia good budget kan, he's the master lah. Yelah, dia dah buat berapa tahun dah benda tu dulu. Sekarang dia dah, knowledge dia mesti dah lagi. Tapi kalau pada Syafiq personally lah, rasa Keluang Man tu elok dibuat komedi ataupun serius macam Batman? Dia tak boleh serius sebab yelah dia tak adalah terlalu tapi either way pun maksudnya maksudnya kalau dia komedi kan pun saya rasa saya okey. Kalau dia go serius pun okey. Dia pada saya dia shoot pergi serius tapi ada komedi lah. Sebab itu memang dia pesakit mental kan. Mesti ada comical punya benda. Tapi kan, jangan spastik lah kan.
Slapstick. Okay, berapa minit lah? Kita dah ke ni? Kita dah 1 jam 8 minit. 8 minit. Sebelum berakhir, Tak sedar. ada tak apa-apa Syafiq nak cakap pada Datuk Yusof yang mungkin tak berani nak cakap depan dia? Sekejap. Datuk Yusof, penonton Rasa Manja dan peminat Syafiq sendiri. Pada 3 pesanan. ayah saya cakap apa lah? Cakap terima kasih lah sebab menjadi ayah yang sangat baik, yang bekerja keras untuk keluarga dia, yang tak pernah putus asa dan memberi semangat kepada anak-anak dia untuk tak pernah putus asa. Okay. Kepada Raksasa Manja punya viewer dan subscriber, terima kasih kerana menonton. Saya harap siapa yang mungkin tak pernah kenal saya, yang tak pernah tengok filem saya, boleh tengok karya saya akan keluar, Telekinesis dan juga Sharif. Kepada orang yang dah mengenali saya, follow filem-filem saya, jangan lupa beli tiket. Same thing. Tapi kalau siapa yang suka KL Special Force, Polis Evo 3, Sharif ni adalah filem polis yang berbentuk yang lain. Lain apa? Tu kena tonton. Dan jangan lupa tonton Great Indian Kitchen. The Great Indian Kitchen. Dekat Recommend YouTube daripada ada. Syafiq. Balikkan cari lah. Terus cari tu. Okay. So dah ke? Dah ke? Okey, dah. Okay, Syafiq, terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan Rasa Manja. Akhirnya Terima kasih sudi kepada Datuk. terima kasih kepada Datuk juga sudi tolong arrange kan. Tolong paksa Syafiq. Paksa Syafiq. Sebab saya sebenarnya jarang Susah nak ada tengok podcast video apa Syafiq. saya jarang sebenarnya. Itulah Faham. tu nak cakap terima kasih sebab sudi bersama dengan Rasa Manja ni. Awak memang raksasa. Syafiq, Oh, itu tagline lah. terima kasih dan minta maaf kalau kita orang ada buat Tak ada. Saya minta maaf. lawak-lawak yang mengganggu. Buat lucah tak ada kan. So minta maaf juga keluar masuk tengok kamera Harap-harap Kita ni kan amatur. Okey ni banyak kamera lighting sebenarnya. Ui, bertahan lagi. Ini dah padam. Satu dah padam tak perasan. Tapi tak apa, muka masih maintain ni. Right. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Cut.